نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan pada kali ini untuk kita membahaskan beberapa perkara yang mana pertemuan yang lepas kita telah selesai membahaskan berkaitan bab-bab yang terdahulu. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 155. Pertemuan semalam kita membahaskan berkaitan fiqh, berkaitan Aidul Fitri. Itu pertemuan yang lalu kita telah selesai. Jadi pada hari ini kita akan berbicara berkaitan hadis yang ke-38, berkaitan setiap perkara akan ditanya di akhirat. Dalam hadis yang kita akan baca ini, kita akan lihat perbahasan kita, adakah di akhirat nanti kita dapat bertemu dengan haiwan-haiwan yang mana kita pelihara atau tidak, ataupun bagaimana kesudahan bagi haiwan ataupun binatang yang ada di dunia ini. Adakah mereka akan masuk syurga, neraka ataupun tidak, ataupun mereka akan menjadi debu ataupun tanah. Itu yang mana kita akan bicarakan serba sedikit dalam pertemuan pada kali ini. Kita tengok hadis yang mana pada muka surat ini. An Abi Zar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, iaitu bahwasanya daripada Abu Zar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, Rasulullah sedang duduk. Kalau kita dengar hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak keadaan duduk dengan sahabat. Jadi maksud hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan duduk seorang diri, tak, tetapi baginda Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Jadi nak mengatakan bahawasanya Rasulullah, walaupun pangkat Rasulullah kita tahu Rasulullah merupakan seorang yang mana pemimpin, Rasulullah juga adalah seorang Nabi, seorang Rasul, tetapi baginda juga duduk bersama sahabat-sahabat baginda yang lain. Walaupun sahabat-sahabat yang lain itu mungkinlah orang-orang biasa, yang mana bukanlah orang yang mana ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, tetapi baginda tetap duduk dengan mereka. Kerana Abu Zar ini, ia bukanlah orang kaya. Kalau kita tahu tentang kisah Abu Zar, dia orang yang mana kita tengok keadaannya biasa-biasa saja, ataupun keadaannya sangat zuhud Abu Zar ini. Tapi Rasulullah tetap duduk dengan para sahabat yang lain. Selalunya Rasulullah akan duduk dengan siapa? Kebanyakannya Rasulullah akan duduk dengan Abu Bakar dan Umar. Ini ada diriwayatkan. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah akan selalu duduk dengan Abu Bakar dan Umar. Ada riwayat yang mana diceritakan Rasulullah kalau keluar, Rasulullah akan sebut kharajtu ma'a Abi Bakar wa Umar, Abu Khamakal, iaitu Rasulullah akan kata aku keluar dengan Abu Bakar dan Umar, aku pergi travel, musafir dengan Abu Bakar dan Umar, aku pergi sekian-sekian dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi nak katakan selalunya kebanyakannya Rasulullah akan keluar dengan Abu Bakar dan Umar. Tetapi dalam hadis ini juga Rasulullah juga ada bersama Abu Zar. Jadi Rasulullah ada banyak dan ramai sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Rasulullah melihat ada haiwan, iaitu baginda melihat ada kambing, yang mana kambing ini mereka sedang bertarung sesama mereka. Kambing ini sedang bertarung sesama mereka. Pada pertemuan yang lalu, semalam kita telah bicarakan, atau mungkin kita tak sebutkan lagi, ada riwayat yang lain. Rasulullah melihat ada dua orang sahabat yang mana sedang bertengkar. Tak ada kaitan dengan hadis ni lah. Hadis ni Rasulullah tengok berkaitan dua ekor kambing yang mana mereka sedang bergaduh. Kambing tengah fight, tengah lawan, sehingga mereka tanduk satu sama lain. Hadis yang lain juga, riwayat yang lain tak ada kaitan dengan kisah kita baca ni, Rasulullah nampak dua orang sahabat yang mana tengah bertelagah. Hadis itu berkaitan apa? Hadis yang mana Rasulullah melihat dua sahabat yang bertelagah itu, Rasulullah keluar sebab apa? Rasulullah keluar dari rumah sebab Rasulullah nak bagi tahu bilakah Lailatul Qadar. Rasulullah pernah keluar dari rumah, Rasulullah nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat dan juga kepada umat baginda bila Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah nampak dua orang sahabat, fulan wa fulan, dua orang sahabat tengah bertikam lidah bertengkar. Kemudian apa terjadi? Rasulullah tujuan apa nak jadi? Tujuan nak pergi sebab nak cerita Lailatul Qadar. Bila? Disebabkan nampak dua orang sahabat bertengkar, farufi'at, Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu Rasulullah, pengetahuan Rasulullah tentang bila Lailatul Qadar. Akhirnya Rasulullah pun tak ingat. Memang disebutkan dalam riwayat yang lagi satu, Rasulullah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan bila Lailatul Qadar. Setelah itu, bila mana Rasulullah dilupakan, farufi'at, disebutkan diangkat, Rasulullah pun sebut wa asa ayyakuna khairul lakum. Aku berharap Allah aku berharap Allah lupakan aku tentang pengetahuan bilakah Lailatul Qadar ini lebih baik untuk kalian. Sebab apa? Supaya kita dapat
beribadah tiap 10 malam terakhir lah, sebab kita tak tahu bila. Jadi itu ada hikmah je. Asalnya Rasulullah tahu bila Lailatul Qadar, tetapi baginda Nabi SAW lupa. Farufi'at, Allah yang angkat pengetahuan baginda berkaitan perkara tersebut. Jadi sebab itulah berkaitan Lailatul Qadar ni, wallahu alam, kita tidak mengetahui secara tepat bilakah ia terjadi, kerana pandangan majoriti ulama mengatakan ia berubah tiap-tiap tahun. Dia bukanlah statik. Itu pandangan majoriti mengatakan ia berubah tiap-tiap tahun. Bukan hanya satu malam itu, contoh malam tu 27 Lailatul Qadar, tak. Majoriti mengatakan ia berubah tiap-tiap tahun. Jadi sebab tu wallahu alam, kita tak tahu tentang bila Lailatul Qadar. Hadis yang kita baca ini pula berkaitan Rasulullah nampak 2 ekor binatang, 2 ekor kambing yang mana bertelagah, yang mana mereka sedang menanduk satu sama lain. Ada riwayat yang berbeza juga tentang hadis ini. Setelah mana Nabi SAW melihat peristiwa ini, dalam riwayat yang lain dijelaskan dengan lebih detail lagi apa terjadi. Setelah itu kita tengok dalam Musa 155, fadahika Rasulullah SAW. Bila Rasulullah tengok keadaan ni, kambing yang mana mereka bergaduh ni, baginda Nabi SAW ketawa, tergelak tengok perbuatan yang mana binatang ataupun haiwan ni tengah bergaduh, tengah fight. Setelah itu faqila lahu, ditanyakan kepada Nabi SAW, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau ketawa ni wahai Nabi SAW? Kemudian Rasulullah menjawab, ajibtu laha wallazi nafsi biyadihi la yuqadanna laha yaumal qiyamah. Baginda menjawab, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Maksudnya yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti, maksudnya akan diadili, diqisas mula. Diqisas mula nanti maksudnya akan dibalas balik, adalah nanti kambing-kambing ni pun akan diqisas di akhirat nanti, di akhirat kelak. Tetapi apa bezakan kita dengan kambing-kambing ni? Bezanya kita setelah mana kita dihisap, kita nanti di akhirat diadili, maka kita akan masuk syurga atau neraka. Tetapi bila mana haiwan-haiwan ini, bila mana mereka telah dikhisas di akhirat kelak, mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi turaba, menjadi tanah atau debu. Mereka akan menjadi tanah atau debu. Itu yang membezakan antara kita dengan binatang. Mereka haiwan, mereka tidak ditaklifkan seperti manusia, tak. Mereka tidak ditaklifkan. Tetapi di akhirat mereka akan dikhisas tak? Dikhisas maksudnya akan dibalas balik tak? Terhadap apa mereka buat? Ya. Menatang-menatang ni, kambing ke apakah, mereka akan dibalas balik, tetapi tak sama macam manusia. Kerana manusia setelah mana kita diadili nanti, kita akan pergi ke destinasi antara syurga atau neraka. Tapi menatang-menatang ni tidak. Lepas mereka jadi semua ni, mereka akan menjadi tanah ataupun mereka akan menjadi debu. Itu yang membezakan antara kita dan juga mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan apa, ataupun akan diperintahkan kepada apa? Maksudnya diperintahkan kepada mereka itu, maksudnya diperintahkan kepada menatang-menatang itu, kunu turaba, jadilah kalian semua sebagai tanah. Bila mana mereka telah diperintahkan menjadi tanah, mereka menjadi debu, orang-orang kafir kata apa? Orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau kami pun, kalau aku pun jadi tanah. Orang kafir. Sebab apa? Orang kafir bila nampak binatang, haiwan-haiwan, dia pun jadi debu atau tanah, orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kami pun jadi debu tanah juga. Sebab orang kafir dah tahu dah kat mana mereka nak pergi. Kita syurga atau neraka. Binatang ni kalau dia mati, dia jadi debu. Maksudnya kalau dilepas dia adili, dia jadi debu. Kita antara syurga dan neraka. Orang kafir dah tahu dah tahu dia takkan dapat berjaya. Sebab dalam kubur dah kena teruk balon dah. Dalam kubur orang kafir dah kena balon teruk macam-macam. Pergi di akhirat macam-macam azab lagi. Matahari pula berada sejengkal ataupun berada dekat saja. Maksudnya ada riwayat menyebutkan tempoh ataupun jarak matahari. Tetapi sejengkal tu kita kena tengok pula lah riwayat berkaitannya. Tapi nak katakan dekat lah, nak tengok dekat lah bagaimana. Tapi dekatnya tu ada had dia. Sama ada sejengkal atau yang lain, itu saya kena semak lain berkaitan periwayatan hadis tersebut. Tapi nak katakan dekat, berkatakan jarak antara matahari dan kita itu, nak katakan panah. Sehingga kan Rasulullah menyebutkan dalam riwayat, ada yang mana sampai, kita dah sebut riwayat tu sampai mana? Sampai kaki. Ada yang mana sampai lemas disebabkan peluh tersebut. Itu ada riwayat yang sahih menyebutkan berkaitan hal tersebut. Adapun berkaitan jarak tu saya kena cek balik berapa jarak yang sebenarnya berkaitan disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi nak katakan bahawasanya perkara ini, kalau orang kafir dia dah dapat tahu macam mana nasib dia, syurga atau neraka.
Sebab tu dia kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau kami ni menjadi tanah. Seterusnya, kita akan tengok pula menatang-menatang ni, boleh tak menatang peliharaan? Kalau kucing ke apa ke, kalau mungkin dia ada bela benda-benda tu, dia kata boleh tak kalau dia nak dapat balik dalam syurga? Sebab itu kadang-kadang ada yang bertanya, kalau menatang-menatang peliharaan dia jaga, ada dalam syurga tak benda tersebut? Sebab hadis yang mana kita baca tadi, ataupun ada riwayat yang mana menyebutkan bahawasanya mereka ini menatang-menatang akan menjadi tanah. Disebutkan dalam kitab tafsir. Ada pula menyebutkan bahawasanya ayat Al-Quran, kita akan dapat benda yang kita inginkan dalam syurga. Nanti zahir dan nampak seolah-olah kontradik, seolah-olah. Tapi kita kena tahu dalam Islam tak ada pun yang mana kontradik sesama ayat Al-Quran dan hadis. Secara zahirnya saja kontradik, tapi tak dapat diselesaikan. Sebab tu Ibnu Qutaibah dan ulama-ulama lain mengarang berkaitan ilmu berkaitan hadis-hadis yang nampak kontradik ni, tentang mukhtalafil hadis, hadis yang nampak macam seolah-olah bercanggah tapi tidak dapat diharmonikan. Ada kaedah-kaedah dan perlu diletakkan pada tempat yang sepatutnya hadis tersebut. Jadi berkaitan dengan mana kita sebutkan ini, macam mana kita nak faham? Yang mana kita sebutkan pertama, benda-benda tadi tu semua jadi turab, jadi debu tanah. Sedangkan ada pula ayat Al-Quran yang mana menyebutkan bahawasanya di akhirat nanti kita akan dapat benda yang mana kita inginkan, iaitu benda yang mana ada dalam jiwa kita, ataupun benda yang kita nak, kita akan dapat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus, iaitu Allah menyebutkan kita akan dapat benda yang mana ada dalam anfus, dalam jiwa kita, yang kita inginkan, kita akan dapat. Jadi bagaimana? Maka di sini berdasarkan hadis atau ayat Al-Quran kita sebutkan ni, ulama tafsir menyebutkan satu hadis untuk menafsirkan ayat Al-Quran kita sebut, wa fiha ma tashtahihil anfus, iaitu maksudnya dalam kita akan dapat perkara yang kita inginkan dalam syurga nanti. Iaitu sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada baginda, inni uhibbul ibil, sesungguhnya aku ini, sahabat dia tanya, aku ni mencintai ataupun aku ni suka dekat unta. Sahabat ni tanya, boleh tak kalau aku ni dapat unta nanti fil jannah, dalam syurga nanti aku boleh dapat unta? Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan, ya A'rabi, wahai Badui. Yang tanya ni Badui, sebab tu Nabi kata ya A'rabi. Kemudian Rasulullah sebut, iyudqilkallah al-jannah, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan engkau dalam syurga, maka engkau akan dapat apa yang mana insya-Allah engkau akan dapat apa yang engkau inginkan. Jadi berdasarkan riwayat ni, kita dapat ketahui kalau Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Jadi kita katakan tak kontradik lah. Sebab asalnya memang menatang-menatang, mereka akan menjadi debu. Tetapi yang berkaitan kita akan dapat benda yang kita inginkan itu adalah kalau manusia itu nak, dia nak benda tersebut. Takkan kita nak kata semua orang dia akan dapat. Contoh kalau orang dia suka menatang apa-apa, takkan kita kata semua orang dapat kucing. Taklah. Sebab ayat Quran sebut kita akan dapat benda yang kita inginkan, benda kita nak. Jadi sebab tu kita katakan, adakah seseorang itu dia akan bersama haiwan peliharaannya? Wallahu alam, kita tak tahu. Ada orang dia mungkin dekat rumah dia bela kucing, dia tak suka pun. Kucing ayah mak dia, bukan kucing dia. Jadi kita tak bolehlah kata semua orang akan dapat kucing di syurga, tak boleh. Yang mana kita boleh katakan, jika kita ni cinta dan suka kucing ataupun binatang apa ke, kemudian kita minta ke Allah untuk dapatkan di akhirat, itu berdasarkan ayat kita sebutkan ni, itu mungkin boleh terjadi. Sebab sahabat ni bertanya berkaitan ibil, berkaitan unta, dia suka, inni uhibbul ibil, aku suka kepada unta, boleh aku dapat kat akhirat tak? Kat syurga nanti, lebih tepatnya syurga, boleh aku dapat tak? Rasulullah kata, kalau Allah masukkan kau dalam syurga, insya-Allah kau akan dapat apa yang kau inginkan. Jadi sebab itu yang pentingnya bukan kita nak tahu dapat kucing tak dapat kucing, kita sendiri masuk syurga ke tak, itu lebih penting. Sebabnya apa? Sebab ada riwayat tentang wanita yang mana dia diazab sebab apa? Fi hirrah, dia diazab disebabkan kucing. Dia bela kucing, dia pun sayang kucing, tetapi kucing tu mati disebabkan apa? Disebabkan min ju', disebabkan lapar. Dia terkurung dalam rumah tersebut. Mungkin perempuan tu dia keluar pergi mana-mana, dia tinggalkan kucing tu dalam rumah, akhirnya kucing tu mati min ju', disebabkan lapar. Maka mati kucing tu. Dan wanita ni dia kena apa? Dia kena azab. Benda ini tak mustahil terjadi kepada kita. Sebab itulah kita duk fikir, kita mungkin
dapat syurga tak dalam nanti dengan kucing? Tak mustahil dapat kucing kita masuk neraka kalau kita tak jaga dengan baik. Sebab memang ada riwayat wanita diazab disebabkan kucing mati kat rumah dia. Dia kurung kucing tu sehingga kucing tersebut lapang disebabkan mati, disebabkan minjuk, disebabkan lapang. Jadi sebab itulah yang lebih penting sekarang kita kena buat cara macam mana nak masuk syurga. Kita masuk syurga nanti kita tak benda-benda tu nanti fikir lain lah, kat sana lah fikir. Sebab kadang-kadang ada yang tanya, nanti kat syurga nanti suami dia kahwin dengan bidadari ke? Dia tak fikir benda-benda tersebut. Hakikatnya kita dulu yang kena mana? Cuba untuk masuk ke syurga. Lepas tu barulah di syurga nanti barulah benda-benda tersebut, nikmat-nikmat kita akan dapat berkaitan di sana. Jadi berkaitan adakah manusia akan bersama dengan haiwan peliharaan dia? Kalau dia minta kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang mana manusia hajati. Itu berkaitan ketika mana berada di syurga nanti. Berkaitan bab berkaitan haiwan, ya, kita kena berinteraksi dengan haiwan di muka bumi ini dengan baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berlaku ihsan, buat baik, ala kulli syai', ke atas kesemua perkara. Maksudnya ke atas semua kehidupan kita kena melakukan dengan ihsan, dengan baik. Sebab tu nak sembelih binatang pun kena sembelih dengan baik. Kita adab dia, kita tak boleh sembelih guna pisau yang mana tumpul ke, ataupun sembelih di depan binatang lain ke. Maksudnya kena jaga juga ihsan tu walaupun sesama binatang. Kita jangan ingat dengan manusia je kita jaga perasaan dia, tak. Dengan binatang pun antara adabnya kita tak sembelih di depan binatang yang lain. Contoh nak sembelih kambing, tengok kawan dia duk tengok depan tu, dia kena sembelih kawan dia, dia pun akan meronta-ronta lari lah. Sama macam kucing pun, kalau kita nampak kucing dia kena apa-apa ke, kawan dia tengok, yang kawan dia pun akan takut lari. Jadi sebab tu agama ni mengiktiraf perasaan haiwan pun dijaga. Sebab tu di dunia ni kita janganlah terlalu fikir sangat dengan kucing ke, dengan ikan kita flower horn dalam aquarium kita jaga nak jumpa nanti ke. Tak, kita fikir dulu macam mana kita nak pergi ke syurga. Kita bela binatang-binatang, contohnya kalau kita kucing apa bagi makan, itu mendapat kebaikan, mendapat pahala berkaitan apa kebaikan kita buat. Sebab itu hadis ni juga nak mengisyaratkan setiap benda yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap benda nak menunjukkan walaupun kambing tadi dia tanduk kambing yang lain, sehingga akan menyebabkan satu ada kambing tanduk dia okey, ada kambing tanduk dia masih dah patah dah. Yang mana benda ni pun akan dikhisas di akhirat. Kambing yang kambing, lepas dikhisas kita dah katakan jadi debu atau turab tanah lah. Tapi kita manusia tak. Lepas melalui semua proses ni, syurga atau neraka, itu yang menggerunkan kita, perkara yang menggerunkan. Kalau waktu pilihan raya pun kita dah tengok parti mana yang menang pun kita dah suspend dah. Kat akhirat ni berkaitan diri kita, kat mana kita yang masuk, syurga ke neraka, itu lebih suspend keadaan di sana, yang mana kita tak tahu result dia. Ya. Kenaan yang datang ini ada tafsir-tafsir yang sebagian ulama kita mengatakan binatang ni ada kekal syurga seperti unta yang besar dia. Anjing asbab kafi. Apa komen? Okey. Ada beberapa kitab tafsir menyebutkan beberapa perkara yang mana ada di dalam syurga. Contohnya, selain itu disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, antara disebutkan adalah at-tayr, burung. At-tayr disebutkan burung. Seterusnya adalah disebutkan juga adalah ibil. Ibil adalah unta. Tetapi kita tengok periwayatannya ada perbahasan lah berkaitan riwayat tersebut. Sebab hadis-hadis itu ada disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Tetapi di dalam kitab Majma' Zawaid bahawasanya ada kritikan pada sanad tersebut. Tapi nak katakan bahawasanya berkaitan haiwan-haiwan yang mana ada dalam syurga memang ada disebutkanlah dalam hadis. Ada disebutkan. Cuma ada hadis yang mana hadis tersebut dikritik sanad dia. Contoh hadis kita sebut tadi dalam Majma' Zawaid, Al-Haisami mengatakan ada perawi yang dhaif dalam hadis tersebut, iaitu Jabir bin Nuh, kalau tak salah saya nama dia, seorang perawi yang mana yang dhaif. Kesimpulannya ada juga hadis yang lain yang mana menyebutkan memang binatang-binatang ni contohnya seperti mana kita, ataupun ada ayat yang menceritakan manusia dalam syurga dia memang akan makan daging burung. Itu ada yang mana akan makan daging burung. Dan juga ada juga riwayat menyebutkan binatang-binatang yang lain juga yang mana kita akan dapat di dalam syurga. Itu tidak dinafikan, memang ada. Tetapi ada juga sebahagian yang lain hadis-hadis yang menyebutkan tentang benda dalam syurga tetapi ia dikritik. Ia dikritik oleh para ulama kerana sanad dia bermasalah berkaitan binatang-binatang yang mana akan berada di dalam syurga. Yang seterusnya berkaitan kambing. Adakah kambing ada di dalam syurga? Berkaitan hal ini, kita akan melihat
Abu Hurairah pernah mengatakan bahawasanya dalam riwayat ni, fa innaha min dawabil jannah, sesungguhnya kambing itu dia termasuk daripada haiwan syurga. Itu pandangan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kambing itu termasuk haiwan yang mana berada dalam syurga. Jadi unta adakah termasuk juga haiwan syurga? Ada juga riwayat yang kita sebutkan tadi, kita dah baca dah riwayat tadi, yang mana sahabat tu dia kata ini uhibul ibil, aku suka pada unta. Adakah unta ada dekat syurga nanti? Rasulullah kata benda yang mana apa yang kita nak, kita inginkan nanti, dia akan ada dalam syurga, benda yang kita inginkan. Jadi sebab itulah berkaitan menatang syurga ni, menatang syurga ada memang khilaf dalam kalangan ulama. Sebab dalil yang sebutkan spesifik, kita nak cari yang mana semua satu persatu, 1/10, itu agak sukar lah. Tapi dalam kitab tafsir banyak disebutkan berkaitan haiwan-haiwan yang mana berada dalam syurga. Antaranya disebutkan juga seperti mana unta Nabi Saleh ada disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Disebutkan juga anjing Ashabul Kahfi, itu ada juga disebutkan berkaitan hal tersebut. Seterusnya disebutkan semut pada zaman Nabi Sulaiman, itu ada juga disebutkan antara binatang-binatang yang ada dalam syurga di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita kena tengoklah riwayat berkaitan tersebut dengan lebih detail lagi berkaitan hal itu. Wallahu alam. Jadi itu antara binatang yang mana ada disebutkan adakah mereka berada dalam syurga ataupun sebaliknya. Tapi secara pastinya wallahu alam, kita tidak ada maklumat yang banyak berkaitan hal ini. Cuma adalah riwayat tentang makanan syurga. Antaranya adalah burung. Kita akan makan berkaitan hal tersebut, daging burung, dan juga daging-daging yang lain di dalam syurga. Wallahu alam. Sekarang kita pergi ke dalam muka surat 156. Muka surat 156. Balasan buruk, balasan bagi yang berbuat baik dan yang mana yang berbuat buruk. Maka kita akan melihat bahawasanya semua perbuatan kita, baik atau buruk, ada balasannya. Sama ada kebaikan yang mana kita lakukan tu orang perasan ataupun tidak, kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Iaitu maksudnya adalah barang siapa yang mana dia buat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni apa maksud dia? Zarrah ni ada 5 pandangan disebutkan oleh para ulama. Pandangan pertama, zarrah adalah kepala semut merah. Kalau kita tengok semut merah tu kecil je, badan semut tu pun kecil, kepala dia macam mana? Kepala dia lagi kecil lah. Itu perkataan maksud zarrah yang pertama. Maksud yang kedua, zarrah ini kalau kita nampak waktu, kadang-kadang kita nampak waktu panas sikit, kita akan nampak debu-debu kecil berterbangan kat rumah kita. Kadang-kadang waktu yang mana nampak matahari, dia sinar matahari itu, kita akan nampak debu-debu kecil tu berterbangan. Itu maksud zarrah juga yang kedua. Jadi kesimpulannya, zarrah ni nak katakan benda-benda yang mana yang kecil. Zarrah ni adalah benda-benda yang kecil. Jadi maksud ayat ni adalah siapa yang mana dia buat kebaikan walaupun sebesar sekecil zarrah itu saja, maka itu pun bahawasanya nanti akan dibalas di akhirat. Maksudnya nanti kita pun akan melihat. Dalam ayat ini disebutkan yarah. Yarah tu maksudnya adalah yarahu, kita akan melihat dia nanti. Di akhirat nanti manusia akan diperlihatkan kembali amalan-amalan yang dilakukan. Sebab tu perkataan yarah adalah melihat, maksudnya manusia akan melihat di akhirat perbuatan semua yang kita buat di dunia ni. Daripada kita telah akil baligh sampailah kita mati akan dipertontonkan semua. Cuba bayangkan kalau kat dunia sekarang ni kita tengok, jika dipertontonkan semua perbuatan kita, contoh perbuatan kita dipertontonkan tak payahlah semua hidup, kalau dipertontonkan selama tahun ni je, daripada bulan Januari sampai sekarang, maka akan terbongkar banyaklah keaiban dan juga kebaikan. Kedua-duanya ada. Manusia ada kebaikan, manusia ada keburukan. Yang mana lebih banyak antara kebaikan dan keburukan, itu kita yang tahu. Tapi nanti di akhirat nanti, bahwasanya manusia yara akan dapat melihat kebaikan yang mana kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan. Sebab tu siapa yang buat walaupun sebesar zarrah ataupun sekecil zarrah itu, kita dah sebut dah zarrah maksud dia apa. Pandangan pertama, kepala semut merah. Pandangan kedua, kita sebutkan debu-debu kecil, habuk kecil yang berterbangan, yang mana waktu matahari terpancar tu kita ada nampak habuk-habuk sikit. Itu maksudnya kecil. Benda kecil pun kalau kita buat, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak berkaitan hal ini. Bila kita sebutkan kebaikan kita buat, kebaikan ni ada banyak. Contoh, ada kalanya kebaikan tu orang tak nampak. Sapu sampah. Kalau kita sapu sampah, orang tak nampak benda tersebut. Kebaikan tu mungkin di sisi manusia bernilai kecil.
tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira benda tersebut. Contoh lain, kalau kita share benda bermanfaat di Facebook, kita share status orang bukan nampak sangat kita share tu, ataupun kat grup WhatsApp berapa-apa, orang bukan nampak sangat kita share tu, orang akan nampak tulisan asal siapa tulis. Yang kita share orang tak nampak, orang akan tengok tulisan tersebut siapa tulis. Jadi orang akan nampak tulisan tersebut melebihi apa yang kita share. Kita tetap mendapat pahala walaupun nampak kecil benda kita share tu. Sama juga macam kuliah agama. Orang akan nampak hanya ustaz yang berkuliah, tapi yang jemput, yang WhatsApp ustaz-ustaz tersebut, yang mana set jadual bila jadual kuliah, orang tak nampak. Itu pun ada kebaikan. Walaupun manusia tak nampak dan nampak kecil saja, tapi semua itu akan dipertanggungjawabkan, maksudnya akan mendapat manfaat di syurga ataupun di akhirat kelak. Sama juga macam setengah ni sekarang, orang tengah record. Orang hanya nampak orang yang berada di depan kamera, tapi orang di belakang kamera orang tak nampak. Tak ada siapa kenal pun siapa yang record. Jadi maksudnya walaupun kebaikan tu kecil di sisi manusia, kita rasa kecil, semua tu yarah akan diperlihatkan di hari akhirat kelak. Sebab tu kita kena melakukan kebaikan di dunia ini walaupun tak ada pujian, tak ada manusia puji, orang tak nampak pun. Kadang-kadang penat kita lakukan, kepenatan, sengsara, duka cita kita buat ni orang tak nampak. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, redha manusia ni benda yang mana kita tak dapat puaskan. Kata Imam Asy-Syafi'i, maksudnya kalau kita buat baik macam mana pun kita tak dapat puaskan hati semua orang. Jadi sebab itulah kita terus melakukan kebaikan semampu yang kita boleh. Sebab semuanya akan dibayar di akhirat kelak dengan bayaran yang mana berdasarkan apa yang kita buat. Dan bayaran di akhirat bukan sekadar apa yang kita buat, tapi akan digandakan nanti. Sebab kebaikan yang manusia lakukan akan digandakan 10 ganda dan juga lebih. Itu kena ingat. Kebaikan amalan kita lakukan, kita buat satu, bukan dapat satu saja, ia akan digandakan kepada 10 kali ganda ataupun akan digandakan lebih. Itu kelebihan jika kita melakukan kebaikan. Bila kita menyebutkan membuat kebaikan ini, kebaikan bukan hanya berkaitan tolong orang mana kita katakan sapu sampah, tetapi kita mengeluarkan orang daripada kesusahan, mengeluarkan orang daripada kesengsaraan. Itu juga termasuk kebaikan. Antara kita tak nampak kebaikan yang mana kita mungkin tak nampak ia benda baik, mengeluarkan orang daripada kejahilan, kita tolong dia. Itu termasuk juga kita membantu dia dalam kesusahan. Sebab orang yang mana berada dalam kejahilan, dia berada dalam kesusahan sebenarnya. Dia mungkin ibadah dia buat pun tak berapa betul, dan disebabkan dia tak tahu itu, dia malah belajar, menyebabkan nanti dia di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dia ada beza antara jahil tersebut, jahil ma'zur dengan tak ma'zur. Itu dalam bab puasa kita dah bahas lah. Ada jahil ma'zur, dia diberi keuzuran. Ada jahil yang mana memang tak diberi keuzuran. Contoh jahil yang mana kita katakan masalah yang mana kita kena tahu, semua orang patutnya orang Islam tahulah benda tersebut, tapi dia tak tahu. Sebab tu kita kena ajak dia mai kuliah ke, kita bantu dia ajak dia ilmu agama. Itu termasuk membantu saudara kita yang mana memerlukan. Kerana kita ketahui ada hadis yang menyebutkan man nafasa, siapa yang mana dia bantu kawan dia ataupun seorang muslim yang lain daripada mudarat, ataupun kita maksudnya daripada musibah, daripada kesusahan, kepayahan, maka Allah akan bantu kita nanti dengan mengeluarkan kita daripada satu kesukaran di akhirat kelak nanti. Jadi kalau kita bantu orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas balik terhadap apa kebaikan yang mana kita lakukan. Contoh lain sedekah. Contoh lain kebaikan kita lakukan adalah berkaitan sedekah. Jika kita bersedekah, kita mengeluarkan orang dari kesulitan, kesengsaraan, kita akan mendapat kebaikan. Zakat, kita ni bila sebut zakat, kita rasa macam berat nak lakukan. Sebab manusia bila benda yang wajib, kita rasa berat. Contoh, kalau benda-benda fardu ni kadang-kadang manusia dia rasa macam benda tu tak ada nilai. Dia akan rasa kalau benda sunat baru dia rasa ada nilai. Contoh, solat fardu dan solat sunat. Mungkin ada orang dia rasa kalau solat fardu ni dia rasa tak ada feel sangat. Solat sunat baru dia rasa ada feel. Sedangkan solat fardu itu pun dia mendapat ganjaran yang besar. Sama macam zakat. Setengah kita ni mungkin ada pemikiran kita, kalau kita dia akan rasa kalau dia pergi sedekah ke orang miskin, dia akan rasa lebih bermanfaat berbanding dia bayar zakat. Sedangkan kalau dia bayar zakat, dapat juga kebaikan dan pahala. Sebab kita ni bila benda yang wajib, kita akan rasa benda itu bila kita buat, dah selesai, dah sempurna dah. Kita rasa macam itu bebanan yang berat sehingga menyukarkan kita. Walaupun benda yang wajib itu memang benda yang ditaklifkan, yang mana dipertanggungjawabkan pada kita, tapi kita kena tahu bila kita buat, kita dapat pahala.
Itu kita kena betulkan mindset kita. Sebab mindset kita, benda wajib kita buat, kita fikir sekadar nak melepaskan beban. Sebab tu kita rasa macam tak rasa enjoy sangat benda wajib. Kita lebih rasa benda sunat ni lebih kita rasa macam membantu kita di akhirat. Hakikatnya benda wajib ini juga akan membantu kita di akhirat. Contoh zakat. Kita keluarkan zakat, zakat akan dibahagi kepada asnaf, akan dibahagikan juga kepada orang miskin. Orang miskin akan dapat duit kita. Jadi kita termasuk juga dalam bab berkaitan kita membantu orang yang mana yang susah. Sedangkan membantu orang yang susah, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kita ni mudarat kita, musibah kita atau kesengsaraan kita di akhirat kelak. Jadi sebab itulah kita kena membantu orang-orang yang mana yang memerlukan. Kita kena juga bayar zakat. Kita kena berinfak, sedekah kepada orang yang memerlukan. Sebab itu antara ciri orang beriman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mana membaca, mengikut, memahami kitab Allah. Kemudian wa aqamus salah, yang mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada harta yang mana Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, mereka melakukan infak, zakat, sedekah kepada orang itu secara sir, sembunyi-sembunyi, ataupun secara alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Kedua-duanya boleh. Mereka mengharapkan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka buat benda baik tadi, mereka baca Quran, faham Quran, mereka solat, mereka zakat, sedekah tadi, semua tu secara sembunyi dan terang-terangan. Apa tujuan mereka? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang mana lan tabur, yang tak akan rugi. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Ini 3 ciri orang beriman yang ada. Jadi sebab tu kita kena lakukan tentang perkara-perkara ini. 3 ciri orang beriman dalam ayat ni. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua adalah berkaitan apa? Yang kedua disebutkan berkaitan mendirikan solat. Dan yang ketiga adalah berkaitan sedekah. Maksudnya puan kita nak cakap hari ni adalah berkaitan sedekah. Ayat ni kita dah pernah sebut dah pada sebelum ini. Tapi pada malam hari ni kita nak tekankan tentang wa anfaqu mimma razaqnahum, tentang membantu orang, sedekah, zakat dekat orang. Sebab benda ni melibatkan apa? Kita mengeluarkan orang daripada kesusahan. Ia termasuk dalam perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan dan ganjaran kepada kita. Jadi sebab itu kalau kita diberikan rezeki harta, tolong orang. Kita belanja orang yang mana yang sepatutnya kita boleh, kalau kita boleh belanja lah. Kita kena tengok juga, kalau kita ada hutang, dahulukan hutang dahulu berbanding belanja. Kalau hutang tersebut dah sampai tempoh untuk kita bayar. Tapi kalau kita rasa hutang tu lambat lagi, kita boleh belanja orang kalau kita mampu. Dan juga kita mengeluarkan zakat dan membantu orang yang mana memerlukan. Ini termasuk kebaikan yang mana kita kena buat. Sebab mengeluarkan orang daripada kesusahan, ini benda yang penting yang mana kita kena buat dalam kehidupan kita. Kita bantu orang, Allah tolong kita. Itu kita kena ingat. Kita bantu orang, maka Allah pula yang akan membantu kita, mengeluarkan kita daripada kesukaran. Sebab dalam kehidupan kita, mana ada orang yang mana yang tidak terlepas daripada musibah? Tak ada. Semua orang akan kena musibah. Yang membezakan kita adalah adakah kita ini membantu orang ataupun tidak. Kalau kita selalu bantu orang, maka Allah pula akan membantu kita ketika kita menghadapi musibah. Ayat yang kita baca ini, faman ya'mal, siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka itu perkara yang mana yang lebih baik untuk dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia yarah, melihat kebaikan yang mana yang dia lihat nanti di akhirat kelak. Kalau kita buat kebaikan, maka perkara itu baik untuk kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita ataupun memberikan kita lihat kebaikan tersebut di akhirat. Apa kita akan dapat bila kita melakukan kebaikan? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mendapat nikmat syurga. Dengan rahmat Allah kita akan mendapat nikmat syurga. Apa yang mana terdapat dalam syurga? Bila mana kita dah sebut tadi tentang syurga, binatang-binatang yang akan ada, apa lagi yang mana nikmat yang manusia akan dapat di syurga, tetapi tidak, benda tersebut tidak terdapat selama-lamanya di dunia. Antaranya disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yadkhulul jannah, barang siapa yang mana dia masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dia masuk syurga, dia akan dapat apa? Yan'am, dia akan diberikan nikmat, dia akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la yab'as, dan dia tidak akan kecewa dan duka cita. Ini nikmat, iaitu Rasulullah sebut siapa yang mana dapat masuk syurga, yan'am la yab'as,
Dia akan mendapat nikmat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La yab'as, tidak ada duka cita, tidak ada sengsara. Sebab manusia ni kita dah penat dah duka cita, sengsara, masalah kerja, masalah keluarga, masalah kewangan, itu masalah di dunia. Tetapi nikmat di syurga kita terlepas pandang adalah Allah sebut ataupun Nabi SAW sebut la yab'as, tidak ada duka cita, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kekecewaan. Itu nikmat syurga. Sebab kat dunia ini manusia menghadapi ujian. Contoh duduk dalam apa-apa organisasi ke, NGO ke, pertubuhan ke, apa-apa saja pekerjaan, rumah tangga, semua ada konflik. Semua ni akan hilang bila di mana? Bila mana di syurga. La yab'as, Nabi kata. Tidak ada duka cita, tidak ada kesengsaraan lagi. Sebab itu bila kita sekarang ni kita menghadapi musibah apa-apa, kita akan ingat ini bukan tempat yang lama, ini tempat sementara. Sebab itu ada perkataan yang mana disebutkan bahawasanya wala rahata liman la ta'ba lahu, iaitu tidak ada rehat. Orang tak akan rasa nikmatnya rehat liman la ta'ba lahu, bagi siapa yang mana tak pernah rasa penat. Betul, kalau orang yang tak rasa penat, dia tak akan rasa nikmat berehat. Sebab apa? Dia tak ada apa nak buat. Contoh kalau kita ni katakan kita tak ada apa kita nak buat selama sebulan. Waktu kuarantin lah kita kata, waktu kuarantin senang, kita tak buat apa sangat, sibuk. Bagi orang yang kuarantin tapi gaji jalan masuk biasa. Kalau orang kuarantin gaji tak masuk, dia rasa resah jugalah. Tapi kalau orang kuarantin yang mana gaji masuk sentiasa, tak ada potong-potong apa, dia duduk rumah, dia bosan. Dia waktu tersebut dia tak rasalah nikmat rehat sebab terlalu lama. Dia duduk di kuarantin lama, dia tak rasa dah. Sebab itu disebutkan yang kita katakan tadi, wala rahata liman la ta'balahu, tak ada rasa nikmat rehat ni untuk liman la ta'balahu, siapa yang mana dia tak rasa pun ta'ba, iaitu maksudnya kesusahan, duka, ataupun kita katakan busy, sibuk, kepenatan. Orang yang tak penat, dia tak akan rasa benda-benda nikmat ketika berehat. Jadi manusia di dunia ni kita diuji tu macam-macam. Dengan sebab tu kita kata tadi, masalah tu, masalah ni, duka cita, resah, semua kita ada. Last sekali bila kita masuk syurga, kita akan melupakan semua benda yang mana yang kita pernah hadapi di dunia itu. Itu nikmat yang pertama, iaitu la yab'as, tidak ada duka cita lagi yang mana bila mana kita berada di dalam syurga nanti. Seterusnya, nikmat seterusnya dalam syurga adalah la tabla siyabuhu, baju kita ni takkan lusuh. Kalau kat dunia ni kita tiap-tiap tahun dah beli baju raya, tiap-tiap tahun, bukan kita lah, mungkin tuan-tuan dah beli baju raya tiap-tiap tahun, saya tahun ni tak beli lagi. Jadi sebab tu nak katakan kat dunia ni baju kita mungkin akan lusuh. Tapi dalam syurga, nikmat yang mana kita akan dapat la tabla siyabuhu, yang mana baju kita tidak akan lusuh, pakaian yang mana kita akan pakai di sana. Jadi sebab itu antara nikmat yang berada dalam syurga. Kita dah sebut semalam berkaitan sunnah ketika raya. Sunnah ketika raya kita memakai pakaian terbaik, kita dah sebut semalam, iaitu kana Nabi SAW jubbatun. Nabi SAW ada jubah, yang jubah tu Rasulullah pakai khusus khas waktu hari raya dan Jumaat je. Jadi untuk kita ni waktu hari raya sunnahnya kita pakai pakaian terbaik. Sama ada tak kisahlah pakaian tu kita baru beli ke ataupun kita dah ada dah spare baju yang memang terbaik kita pakai waktu raya. Itu yang pentingnya, sunnahnya pakai pakaian terbaik. Itu yang sunnah. Sama ada beli baru ke tak kisah, ataupun memang dah ada simpan dah. Jadi sebab itu kita nak katakan dunia ni pakaian kita ni mesti akan lusuh sikit ke, koyak sikit ke, jahit balik, ataupun terkeluar mana-mana ke. Itu. Jadi itu di dunia. Tapi di akhirat ataupun di syurga tak ada benda-benda tersebut. Nikmat yang seterusnya adalah la yafna syababuhu, yang mana manusia dalam syurga akan sentiasa muda. Akan sentiasa muda. Kat dunia ni mungkin kadang-kadang kita pun dah berubah lah muka kita. Kita tengok muka kita waktu kita mungkin umur muda-muda 30-an, 20-an dengan sekarang berbeza banyak. Akan ada perubahan pada wajah manusia. Tapi di akhirat tak ada. Kita tak ada lah skincare kan nak pakai, tak payah kita nak beli tiap-tiap bulan dah. Apa-apa benda pun. Sebab kat akhirat nanti la yafna syababuhu. Kita akan nampak muda, tak akan nampak tua. Kita ketika mana di sana nanti. Itu antara nikmat-nikmat yang mana berada bila mana manusia telah masuk syurga. Sebab tu kat dunia ni kita manusia ni dia tua macam mana pun mesti maksudnya dia macam mana pun akan nampak perubahan pada wajah dia. Mungkin ada yang kata dia ni nampak muda lah. Memang dia nampak muda walaupun dia berusia, tapi ada juga beza dengan muda dulu. Tetap ada perbezaan. Adalah sikit, mungkin sikit-sikit lah ada yang mana berbeza sikit pada kulit dia. Walaupun orang akan puji nampak muda, tak nampak macam berapa puluhan lah, tetap akan nampak sikit juga.
Mungkin pada leher dia ke, pada mana-mana ke akan nampak benda-benda tersebut. Tapi dalam syurga tak. Dia akan sentiasa dalam keadaan muda. Itu antara nikmat-nikmat yang berada dalam syurga. Sebab apa kita sebut berkaitan nikmat ini? Supaya kita tahu agar bila kita beramal, ada benda kita akan dibayar di syurga nanti. Dan dunia ni bukan tempat selama-lamanya. Kita akan berehat di tempat yang mana kita harap mendapat semua nikmat ini. Kerana kita akhir sekali, kita main kuliah ni ke, kita pergi mana-mana pun, akhir sekali antara syurga dan neraka. Dan sekarang kita berada min riyadil jannah, termasuk taman-taman syurga, majlis ilmu. Dan kita berharap berkekalan sampai ke akhirat, kita tetap berada dalam syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu selepas raya, kita akan sambung bab hadis yang mana kita bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, Pertubuhan Kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.